Nabila binti Manzul. Saya Emilia Justina binti Azwan. Nama saya Amni Umairah binti Ismail. Terima kasih kepada pensyarah subjek khusus GPTP 1092 Tuan Muhammad Zafar bin Ismail. Pada hari ini kami akan membentangkan tugasan 1 pentafsiran bertulisan mengenai Pelan Pembangunan Pendidikan Indonesia yang merangkumi 11 anjakan dan implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Di sini terdapat 11 anjakan Pelan Pembangunan Pendidikan di Malaysia. Anjakan yang pertama ialah menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Yang kedua ialah memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dan digalakkan mempelajari bahasa tambahan. Anjakan yang ketiga ialah melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Saya akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang anjakan yang keempat. Anjakan yang keempat ini. Anjakan yang keempat ialah mentransformasikan profesi keguruan menjadi profesi pilihan. Dengan mengetatkan syarat lantikan guru mulai 2013 supaya dalam kalangan graduan 30% ke atas. Perkara ini akan memastikan keluaran guru berkualiti pada masa yang akan datang. Seterusnya, meningkatkan kualiti CPD mulai 2013 dengan lebih tumpuan ke atas keperluan individu dan latihan berasaskan sekolah. Perkara ini juga akan meningkatkan kemahiran guru seiring dengan peredaran zaman dan pemikiran pelajar. Di samping itu, memastikan guru memberi fokus ke atas fungsi teras pengajaran mulai 2013 dengan mengurangkan beban pentadbiran. Berikutnya, meningkatkan laluan guru untuk peranan kepimpinan, pakar pengajaran dan pakar bidang khusus menjelang 2016 dan membudayakan kesemelangan berasaskan pimpinan, rakan sekerja dan proses pensisilan mulai 2025. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan kita pada anjakan yang kelima, iaitu memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Dan seterusnya, anjakan yang keenam, mengupayakan PPD, JPN dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Kemudian, anjakan yang ketujuh ialah memanfaatkan teknologi maklumat dan komunikasi bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Dan yang terakhir sekali, anjakan yang ke-8, mentransformasikan kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian. Baiklah, saya akan menerangkan dengan lebih lanjut mengenai anjakan yang ke-7, iaitu memanfaatkan teknologi maklumat dan komunikasi bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Baiklah, terdapat beberapa usaha yang telah dilaksanakan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia sendiri bagi merealisasikan anjakan yang ke-7 ini. Yang pertama, meningkatkan akses internet dan persekitaran pembelajaran maya menerusi Wan Bestarinet kepada setiap 10,000 sekolah di Malaysia. Dan yang kedua, menambah baik kandungan di atas talian untuk perkongsian amalan terbaik oleh guru perpustakaan terbaik yang mengajar mata pelajaran kritikal pada tahun 2013. Dan yang terakhir sekali, memanfaatkan penggunaan ICT bagi pembelajaran jarak jauh dan berasaskan kendiri untuk meningkatkan kapasiti dan pembelajaran secara khusus. Saya akan sentuh yang terakhir, iaitu memanfaatkan penggunaan ICT. Seperti yang kita sedia tahu, sejak wabak COVID-19 melanda negara kita tidak dapat melakukan pembelajaran secara bersemuka. Oleh itu, banyakkan pelajar telah pun menjalani sesi pembelajaran secara maya. Secara tidak langsung, hal ini turut melaksanakan anjakan yang ke-7, iaitu memanfaatkan teknologi maklumat dan komunikasi. Kesan daripada pembelajaran secara maya yang berlaku sewaktu penularan wabak COVID-19 tidak kiralah pada pihak guru maupun pelajar dan juga ibu bapa telah mempunyai kemahiran teknologi serba sedikit. Maka anjakan yang ke-7 ini tidak mustahil untuk direalisasikan. Baiklah, saya akan teruskan dengan anjakan yang ke-9, iaitu bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara luas. Yang ke-10, memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap unit. Dan anjakan ke-11, iaitu anjakan terakhir, dalam meningkatkan keterusan untuk akademisiti awam secara langsung. Saya akan perincikan anjakan yang ke-9 dengan lebih lanjut, iaitu bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara lebih luas.
dalam ajakan ke-9 ini, ia melengkapi ibu bapa dengan akses atas talian kepada kemajuan anak di sekolah. Dengan adanya perisian SAPS ini, ibu bapa dapat mengikuti perkembangan pendidikan anak-anak secara lebih mudah dan efisien. Seterusnya, mendapatkan maklum balas daripada pihak PIBG mengenai pelaksanaan kurikulum setempat dan kualiti guru bermulai 2016. Dan dalam ajakan ini juga dia mengetengahkan penglibatan secara sektor swasta dalam menawarkan 1,000 beasiswa kepada murid berbakat daripada komuniti miskin untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik di sekolah swasta dan antarabangsa. Dengan adanya penglibatan pendidikan swasta ini, tiada lagi masalah keciciran murid B40 yang berkebolehan dalam mendapat keistimewaan pendidikan di Malaysia. Jadi, murid-murid ini dapat menikmati pendidikan yang lebih baik sesuai dengan kebolehan dan keistimewaan yang mereka tawarkan untuk membangunkan Malaysia dari sektor pendidikan. Seterusnya, kami akan membentangkan tentang implikasi kepada guru berjiwa pendidik yang berkaitan dengan 11 anjakan Pelan Pembangunan Pendidikan di Malaysia. Implikasi yang pertama ialah pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Implikasi ini berketepatan dengan anjakan yang ketiga, iaitu melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Guru berkeupayaan merancang dan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran serta memastikan matlamat dan objektif yang ditetapkan tercapai. Profesionalisme seseorang guru dalam darjah dilihat dalam beberapa aspek, iaitu kebolehan mencorak kualiti pengajaran, kebolehan menyusun organisasi pembelajaran, kebolehan mencorak iklim dalam darjah dan yang berkaitan dengannya. Seterusnya ialah guru perlu bersungguh-sungguh untuk memperkembangkan potensi dan pencapaian murid serta cara berfikir, nilai dan kelakuan murid yang dijangkakan pada tahap optimum secara berterusan. Ini sangat berketepatan dengan ajakan yang ketiga yang mengatakan bahawa memperkukuhkan pendidikan sivik dengan menjadikan perkhidmatan komuniti sebagai prasyarat. Kebijaksanaan dan penelitian dalam perancangan, pengawalan, pembimbingan, dorongan dan penilaian diperlukan bagi meningkatkan pengurusan pengajaran dan pembelajaran berlaku dengan secara terurus. Implikasi yang kedua ialah meningkatkan kemahiran interpersonal seseorang guru. Implikasi ini berketepatan dengan ajakan yang keempat, iaitu mentransformasikan profesi keguruan menjadi profesi pilihan. Sebagai seorang guru, mereka harus bijak untuk menggunakan bentuk komunikasi yang sesuai dan menarik mengikut situasi dan keadaan ketika berada di dalam kelas. Sebagai seorang guru juga, mereka perlu menggunakan laras bahasa yang betul mengikut kumpulan yang mereka ajar. Seterusnya, guru perlu bijak mengawal emosi mereka ketika bersama belajar. Seperti yang telah diterangkan pada ajakan yang keempat, kerajaan perlu meningkatkan kualiti seseorang guru untuk melahirkan banyak individu yang akan berguna pada masa akan datang. Pengetahuan yang diperoleh melalui kemahiran interpersonal seseorang guru juga akan memujuk atau mempengaruhi pelajar menjadi pemudah cara yang berkesan membina dan mengembangkan segala kebolehan pelajar, menggunakan pendekatan mesra pelajar dan membina hubungan yang berkesan dengan pelajar. Baiklah, saya akan meneruskan pembentaran kita pada implikasi yang ketiga, iaitu kemahiran teknologi. Implikasi yang ketiga ini berkaitan dengan anjakan yang ketujuh yang telah saya terangkan pada awal pembentaran kita sebentar tadi, iaitu memanfaatkan teknologi maklumat dan komunikasi bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Jadi bagaimana anjakan yang ketujuh tadi mampu memberikan impak kepada guru berjiwa pendidik? Baiklah, yang pertama, penerapan teknologi maklumat dan komunikasi mampu melahirkan pelajar yang berkompetensi tinggi yang mengikut keperluan global. Hal ini kerana bagi menjalankan pembelajaran dengan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi, seorang guru haruslah mempunyai kemahiran dan pengetahuan yang tinggi. Secara tidak langsung, pengetahuan dan kemahiran tersebut dapat membekalkan murid dengan pengetahuan dan juga nilai yang sama tarafnya dengan murid-murid di peringkat global. Oleh itu, murid-murid di Malaysia tidak akan keciciran. Dan seterusnya, berupaya menggabungkan alat sumber kontemporari bagi memaksimumkan pembelajaran isi kandungan menurut konteks.
Sebagai contohnya, guru-guru zaman sekarang tidak hanya mengajar dengan menggunakan papan putih semata-mata. Guru-guru di Malaysia sekarang lebih maju dengan pandai menggunakan alat-alat teknologi maklumat dan komunikasi untuk menyampaikan pengajaran dan pembelajaran mereka secara jelas dan secara berkesan kepada murid-murid. Baiklah, implikasi yang seterusnya ialah mempunyai wawasan. Perkara ini bertepatan dengan anjakan yang ke-11, iaitu meningkatkan keterusan untuk accountability awam secara langsung. Guru-guru yang memiliki satu wawasan yang unggul akan berusaha untuk memenuhi aspirasi pelan pembangunan pendidikan di Malaysia kerana mereka ingin mentransformasikan pelbagai bidang dalam pendidikan sekaligus menyumbang pada hasil kemandirian murid. Menurut ajakan yang ke-11, setiap guru akan lebih amanah dan akan lebih bersedia untuk memikul segala perkara yang diamanahkan kepada mereka. Seperti yang kita sedia tahu, hari demi hari, tahun demi tahun, pembelajaran di Malaysia, kualiti pembelajaran di Malaysia semakin meningkat. Oleh itu, setiap guru haruslah bersedia untuk menyampaikan pengajaran dan pembelajaran yang turut berkesan kepada pelajar untuk memastikan pelajar-pelajar tersebut mendapat apa yang mereka ajarkan. Oleh itu, tidak semua guru berjiwa pendidik. Maka setiap guru haruslah meningkatkan kompetensi dan profesionalisme mereka supaya mereka mampu mencapai ajakan yang ke-11 dan memberi impak kepada mereka, iaitu mereka akan mempunyai wawasan untuk mendidik dan mengajar. Teruskan dengan implikasi seterusnya, iaitu pembangunan profesionalisme, di mana ia merupakan satu pegangan nilai diri guru sendiri yang sedia ada dan perlu dipertingkatkan untuk kita mencapai hasrat dalam pendidikan. Pembangunan profesionalisme ini dia sejajar dengan anjakan yang keempat dalam mentransformasikan profesi keguruan ini sebagai satu profesi yang pilihan. Dalam pembangunan ini, guru perlu melakukan satu ajakan minda perubahan budaya kerja, memperbarui ilmu dan mempertingkatkan kemahiran kerana pada abad ke-21 ini ia memperuntukkan guru untuk mengadaptasikan diri mereka dengan kemahiran pedagogi mengikut arus kemodenan, dan mereka juga perlu mempunyai tahap kreativiti yang tinggi mengikut keperluan dan cabaran semasa. Jadi guru ini perlu memiliki ilmu yang tinggi dan sentiasa bersedia untuk menerima arus kemodenan dalam sistem pendidikan supaya PDP yang dijalankan itu tidak ketinggalan. Seterusnya, guru juga harus berani meneroka pelbagai cabang ilmu untuk memperbagaikan teknik dan kaedah pengajaran yang berkesan. Hal yang demikian kerana karakter pelajar yang pelbagai dari satu generasi ke generasi yang lain itu memberikan cabaran dalam guru-guru menyampaikan pengajaran. Contohnya, kaedah pengajaran yang digunakan pada generasi dahulu sukar untuk diaplikasikan pada generasi pada masa kini. Jadi guru perlu memikirkan 1001 cara untuk membuat kaedah pengajaran yang lebih berkesan dan lebih relevan dengan peredaran zaman masa kini supaya pengajaran itu dapat disampaikan dengan berkesan dan pelajar juga dapat menerima pengajaran tersebut. Seterusnya, guru perlu bersikap terbuka kepada pembelajaran dan cara bekerja baru. Perkembangan teknologi, ilmu dan seni juga memperuntukkan guru untuk mengadaptasikan diri mereka untuk menerima perubahan-perubahan baru ini. Sebagai contoh, guru perlu menerima teknologi dan mengaplikasikannya dalam sistem pendidikan seperti yang kita lakukan semasa COVID-19, di mana guru menggunakan teknologi untuk menyampaikan pengajaran mereka kepada para pelajar. Jadi, guru-guru perlu melengkapkan ilmu baharu ini ke dalam diri mereka melalui inisiatif yang telah dilaksanakan seperti seminar, kursus dan sebagainya. Implikasi terakhir iaitu guru sebagai suri teladan. Dalam implikasi ini, guru perlu menjadi suri teladan dan panduan kepada para pelajar untuk kita membina sasiah diri mereka menggunakan landasan yang betul seiring dengan hasrat PPPM. Dalam hasrat ini telah diterjemahkan dalam anjakan transformasi ketiga, iaitu untuk melahirkan rakyat yang menghayati nilai rohani. Dalam implikasi ini, guru perlu berusaha menghasilkan atau melahirkan model insan yang mempunyai identiti nasional yang kukuh melalui pengajaran, pembelajaran, aktiviti kurikulum dan aspek pembangunan sasiah murid.
penerapan nilai murni dalam pengajaran dan pembelajaran telah membuktikan sikap profesionalisme seorang guru itu dalam budaya kerja yang bermutu tinggi. Dan tambahan pula, guru-guru yang berjaya menjalankan amanah dan serta kerja mereka dengan baik telah membuktikan bahawa dan menggambarkan mereka seorang guru yang berdedikasi, dan sikap itu seharusnya dicontohi oleh para pelajar. Kerana peranan guru ini bukan sahaja dalam memberi ilmu, sebaliknya juga memperkayakan minda mereka dari segenap aspek pendidikan. Di sini kami menyenaraikan rujukan-rujukan yang kami rujuk sepanjang menyelesaikan tugasan 2 ini.